Kan? Maknanya menghidupkan 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan ini memerlukan kepada keinginan yang tinggi dalam diri kita, baru akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat lihat sendiri berapa ramai orang yang bila mana sahaja tiba 10 akhir Ramadan, yang mana Allah Ta'ala perintahkan pada kita untuk kita menambahkan ibadat kita dan bersungguh-sungguh dalam ibadah kita. Tapi berapa ramai manusia yang bila datang saja 10 akhir Ramadan, maka tumpuan dia sudah beralih arah kepada perkara-perkara selain daripada Ramadan. Ini satu kerugian yang sangat-sangat nyata lah. Nah, letih memang letih. Kita letih pada penghujung-hujung ni, memang kita akan merasa letih, keadaan badan kita, fizikal kita, mental kita pun letih. Nah, letih segala-gala segi letih. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi SAW bila tiba sahaja 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, Nabi akan ikatkan kain Nabi SAW ni, ikat ketat-ketat. Maknanya Nabi ni manusia, Nabi pun ada letih juga. Cuma Nabi tak letih macam kita lah. Pasal Nabi dah biasa berlapar. Kita ni 11 bulan makan ya. Ni baru kita rasa lapar sikit, so kita ambil letih lebih lah banding dengan letih Nabi SAW. Tapi tetap Nabi SAW akan mengikat kain ketat-ketat, menunjukkan Nabi nak bersungguh-sungguh berusaha untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Nah, bersungguh-sungguhnya baginda Nabi SAW, sehingga kan Aisyah kata Nabi punya sungguh-sungguh ibadat pada 10 akhir Ramadan ini dengan satu kesungguhan yang tak ada pada malam-malam yang lain. Maknanya malam-malam yang lain pun Nabi beribadat, tapi 10 akhir Ramadan begitu sekali Nabi beribadat sampai Aisyah kata aku tak pernah tengok Nabi punya kesungguhan untuk beribadat pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Tak cukup Nabi saja beribadat, Nabi akan wa aiqadha ahlahu, Nabi akan mengejutkan, membangunkan ahli keluarga pun, ahli keluarga Nabi lah, untuk bersama-sama beribadat pada malam-malam ni. Menunjukkan malam ni ada rahsia yang cukup besar. Sama ada kita sedar ataupun tidak, kita tahu ataupun tidak, tetapi yang itulah hakikatnya kerana melihatkan kepada kesungguhan Nabi SAW yang begitu luar biasa pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Bahkan Nabi SAW akan mengasingkan diri baginda di dalam masjid selama 10 hari yang terakhir. Tak keluar masjid langsung, beriktikaf 10 hari full di dalam masjid, dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebahagian ulama lagi kata maksud Nabi SAW mengikat kain ketat-ketat, maknanya 10 akhir Ramadan itu Nabi tidak lagi bersama dengan isteri-isteri baginda. Nabi tak lagi bersama dengan isteri-isteri baginda. Kerana apa? Nak menumpukan kepada ibadat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam 10 akhir Ramadan ini juga adanya satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar ini hanya berlaku sekali sahaja, maknanya dalam seluruh 10 akhir Ramadan itu Lailatul Qadar hanya berlaku dalam satu malam sahaja. Ini pendapat jumhur, pendapat majoriti para ulama. Dan Nabi SAW berkemungkinan besar Nabi boleh tahu lah bila malam Lailatul Qadar tersebut. Tetapi walaupun Nabi dah beribadat, satu malam tu dah kena ada dengan Lailatul Qadar, tak ada riwayat menunjukkan lepas daripada sekian-sekian malam Nabi dah mengurangkan ibadat Nabi dah. Bermakna menghidupkan ataupun memburu Lailatul Qadar tu satu perkara. Satu perkara lagi ialah menghidupkan ke semua malam-malam Ramadan. Dua perkara sebenarnya ada dalam 10 akhir Ramadan. Kalaulah contoh Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita berkat puasa-puasa ni apa kita dapat melihat perkara luar biasa yang berlaku, perkara yang mencari adat khariqul adah pada satu malam, maka kita pun yakin insya-Allah malam ni lah malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda tu kita nampak lah. Contoh kucing kita malam tu tak bunyi miau, bunyi Allahu Akbar. Kita bunyi kucing aku sebut Allahu Akbar. Mana Nabi tahu? Allah Ta'ala nak bagi kan benda-benda yang mencari adat ni, maka yang tu petanda kata malam tu berkemungkinan besar malam Lailatul Qadar. Adakah bermakna habis dah malam tu aku dah dapat Lailatul Qadar, esok tak payah bangun malam dah? Tak. Kerana memburu Lailatul Qadar satu dan menghidupkan 10 akhir daripada bulan Ramadan itu satu perkara yang lain. Dua-dua perkara dituntut kepada kita. Walaupun ada banyak tanda-tanda yang disabdakan oleh Nabi SAW, tapi Nabi bukan suruh kita cari tanda dia. Nabi tak suruh kita cari tanda. Nabi kata taharrau Lailatul Qadri, cari Lailatul Qadar, bukan cari tanda Lailatul Qadar. Ni dia tunggu tanda.
duk tunggu tanda malam ni dah kot, malam esok dah kot, dah aku esok malam raya dah, apa benda dah. Nah, maka tak perlu cari tanda Lailatul Qadar, dan bukan semua orang dapat melihat tanda Lailatul Qadar. Hatta di kalangan para sahabat sendiri pun ada ketikanya sebahagian dapat lihat dan sebahagian tak lihat. Ada asar daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satu pagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud duduk atas bumbung rumah dia dan dia bertakbir, Allahu Akbar, sadaqallahu wa rasuluh. Maka dia kat bawah tanya, siapa takbir siapa? Maksud dia apa? Allahu Akbar, sadaqallahu rasuluh, benarlah Allah dan Rasulnya. Maknanya dia kata, apa yang Nabi SAW khabarkan berkenaan dengan tanda Lailatul Qadar, aku telah mendapatinya pada pagi ini. Maknanya sahabat-sahabat yang lain yang kat bawah tu, mereka tak dapat lihat. Yang dapat melihat hanya orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih sahaja. Nah, tak semestinya semua orang dapat melihat. Banyak tanda-tanda yang berlaku lah. Nah, di antaranya berkenaan yang paling kuat sekali, hadis yang paling kuat, hadis sahih riwayat Imam Muslim berkenaan dengan matahari yang terbit pada pagi Lailatul Qadar tersebut. Maknanya malam semalam Lailatul Qadar, contoh malam ni Lailatul Qadar, pagi dia esok pagi punya matahari itu dia akan naik tanpa cahaya yang kuat. Matahari kan sifat dia bersinar, sinar kuat, kita tak boleh nak tengok matahari. Tapi matahari pada Lailatul Qadar ni, keesokan paginya tu kita boleh tengok dengan mata kepala kita matahari tu. Dia naik macam mana bulan. Dia berwarna keputihan, dia tidak ada cahaya yang memancar, kerana malaikat yang begitu banyak sedang naik semula ke langit selepas daripada mereka turun ke bumi, juga dengan bilangan yang sangat-sangat banyak. Bumi menjadi sempit, yang itulah makna di antara makna qadar. Qadar di antara makna, selain daripada makna keagungan, kemuliaan, qadar juga bermakna sempit, malam yang sempit. Apa yang sempit? Bumi malam tu sempit kerana penuhnya malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit ke muka bumi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, malam Lailatul Qadar, bilangan malaikat yang berada di bumi lebih banyak daripada bilangan butir-butir pasir yang ada di atas muka bumi. Butir pasir mana kita boleh kira, piluk sudahlah. Butir pasir banyak mana ada. Lebih daripada tu lagi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, malaikat akan turun ke muka bumi. Malaikat bila diturun dibawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketua malaikat Jibril alaihissalam akan mendorong malaikat semua pi masuk rumah-rumah orang yang beriman. Jumpa orang-orang beriman yang sedang beribadat, sama ada yang duk berzikir, yang duk sembahyang, yang duk buat apa-apa amalan lah, yang sedang baca Quran dan sebagainya. Pergi kepada mereka dan beri salam kepada mereka. Dan disebutkan siapa yang diberi salam oleh malaikat pada malam tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ada satu hadis yang agak menarik dari riwayat Imam Nasai berkenaan dengan mereka-mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Selalunya bila kita dengar hadis berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan sembahyang tarawih, maka Nabi SAW sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Tarawih pun sama juga, man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan tarawih malam Ramadan dengan penuh keimanan, ihtisab, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Tetapi berkenaan dengan Lailatul Qadar, hadis ni ada tambahan di hujung dia. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia duduk ibadat pada satu malam ni dan kena malam tu malam Lailatul Qadar, maka apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang pun Allah Ta'ala ampun. Subhanallah, besar ni Allah Ta'ala nak bagi ni. Itu dia kata benda ni benda mahal sangat-sangat. Benda mahal sangat-sangat, letih memang letih. Tu yang ajaibnya, dalam keadaan kita letih, hujung-hujung puasa 20 hari lebih dah, pagi kita tak makan hanya sedikit-sedikit, waktu malam macam tu sahaja. Dalam keadaan letih macam tu, Allah Ta'ala kata bangun beribadat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak kata okey tak apa, letih rehat malam, tak. Allah Ta'ala kata time ni bangun. Kerana apa? Allah Ta'ala nak bagi benda yang cukup mahal. Diampunkan dosa lalu, dosa akan datang. Balasannya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada siapa-siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar. Sebab tu dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Imam Baihaqi, apabila tiba pagi hari raya, macam lagu, apabila tiba pagi hari raya, maka semua orang berkumpul di tempat sembahyang raya kan, di masjid kan, surau kan. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu bangga
melihat mereka-mereka yang telah sebulan penuh melaksanakan ibadat puasa, menghidupkan malam-malam Ramadan dalam keadaan letih, tetap bangun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi tersebut Allah Taala kata apa? Wahai hamba-hambaku, tidaklah seorang pun daripada kamu yang meminta sesuatu kepadaku, baik berkenaan dengan kepentingan akhiratnya ataupun kepentingan dunianya, maka pasti aku akan kabulkan permintaannya pada pagi ini. Kerana apa? Kerana kamu berpuasa dan kerana kamu berjaga malam. Pada malam-malam Ramadan, terutamanya pada 10 yang terakhir. Jadi satu amalan yang kita jangan tinggal lah. Jangan tinggal pagi raya tu keluar awal sikit pergi tempat sembahyang raya, masjid ke surau ke, mai awal sikit sampai kalau di masjid sembahyang tahiyatul masjid, habis tu angkat tangan doa pada Allah. Kerana Allah Ta'ala bersumpah, demi keagunganku dan kemuliaanku, aku akan tunaikan apa saja permintaan kamu pada pagi ini. Jangan lupa doa pada pagi raya. Raya lambat lagi Ustaz, apa-apa aku last kat sini. Besok Ustaz tak main dah, tak jumpa dah, malam ni kita last cerita sekali pasal hari raya. Maka jangan lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pada pagi tersebut sekali lagi akan isytiharkan di hadapan para malaikat. Malaikat akan tanya pada Allah, melihatkan jemaah yang ramai yang keluar dengan begitu ramai mai sembahyang raya apa semua. Malaikat akan tanya, ya Allah, kau bagi apa kepada mereka pagi ini wahai Allah? Maka Allah Ta'ala menjadikan malaikat-malaikat, wahai malaikat, saksikanlah, aku jadikan kamu sebagai saksi bahawa semua dosa-dosa mereka yang menunaikan hak-hak Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, dosa mereka semua aku ampunkan. Sekarang pulanglah kamu, Allah Ta'ala kata, yang kita duduk balik lepas habis sembahyang raya apa tu, Allah Ta'ala kata, pulanglah kamu dalam keadaan dosa-dosa kamu maghfurun, telah diampunkan oleh Allah. Hujan Lailatul Qadar. Hujan pun tanda Lailatul Qadar, tak hujan pun tanda Lailatul Qadar. Pasal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia kata, dak malam Lailatul Qadar, dia kata langit terang, tak ada awan. Tak ada awan. Kau tak ada awan ni sebab hujan lah. Tak ada awan, hujan nak turun ke mana kan? Pun ada pendapat kata dia tak hujan, ada pendapat kata berlakunya hujan. Wallahu alam, kita tak tahu. Tu saya kata, sembang saya tanda ni bila tak habis. Tak payah cari tanda, taharrau lailatul qadri, kata Nabi, cari Lailatul Qadar. Ada di mana? Insya-Allah ada pada 10 malam yang terakhir daripada Lailatul Qadar, daripada bulan Ramadan. Kalau ikut Imam Ghazali rahimahullahu taala, ni Imam Ghazali punya mujarrabat, dia punya pengalaman. Dia kata nak cari Lailatul Qadar ni nak bagi tumpuan. Bukan dia kata bagi tumpuan satu hari saja, tapi dia kata hari-hari yang lain pun bagi tumpuan, cuma bagi tumpuan lebih pada satu hari. Dia kata tengok hari mula apa puasa hari apa. Kalau mula puasa hari Selasa, tadi kita mula puasa hari Selasa. Kalau mula puasa hari Selasa, insya-Allah Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-27 Ramadan. So tahun ni 27, malam 27 tu kena bagi perhatian lebih. Malam-malam yang lain pun bagi perhatian juga. Dan malam 27 sebenarnya bukan Imam Ghazali saja, ramai di kalangan para ulama yang kata memang tetap tiap-tiap tahun berlaku pada malam yang ke-27. Wallahu alam, kita pun tak tahulah. Yang pentingnya kita hidupkan ke semua malam-malam Ramadan ini, yang akhir-akhir ini, dengan melakukan amal kebaikan. Tak boleh nak bangun tengah-tengah malam, tak boleh kita nak bangun pukul 3 pagi, 4 pagi, tak apalah. Bangun sok, mangkit sok awal sikit pukul 5 macam tu. Kita sok bukannya nak makan gila-gila ikan bakar apa pun kan, kita makan simple-simple lah. Lepas habis makan apa semua, ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat kurang-kurang. 2 rakaat sekurang-kurangnya. Habis itu angkat tangan, doa lah banyak-banyak kepada Allah, kerana doa pada malam Lailatul Qadar diaminkan oleh para malaikat. Belakang kita malaikat mai duduk, amin, amin, amin. Allah Ta'ala suruh malaikat, hatta malaikat hamalatul arsh, malaikat penanggung arash pun tinggal, tak payah duduk tanggung arash, pi turun ke bawah, pi aminkan doa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar. Hebatnya malam Lailatul Qadar. So doa, semayang, doa, Quran, zikir, semua sekali campur, ringkas-ringkas yang kita buat. Kalau tak larat nak buat panjang-panjang, insya-Allah kita dikira mendapat bahagian dalam Lailatul Qadar. Kalau tak boleh juga, ni habis koman tapi nak dapat juga pahala Lailatul Qadar, tak apa, Allah Taala Maha Penyayang. Jaga sembahyang maghrib berjemaah, lepas tu sehari ni sembahyang isyak berjemaah, tarawih berjemaah, insya-Allah dapatlah CP kena hidung director Ahmad Nispu pun jadilah, dapatlah juga daripada tak dapat apa langsung. Dia dikira sebagai menghidupkan malam juga, kerana malam bila bermula, mula malam daripada maghrib, habis malam selepas dia bermula daripada azan subuh, itu malam lah. So di malam
So dia dikira beribadat juga pada waktu malam Lailatul Qadar, kalau kena malam ni dengan malam Lailatul Qadar. Jadi sama-samalah kita pujuk diri masing-masing. Pujuk diri masing-masing punya keinginan, nak rehat, letih, nak buat persediaan hari raya, nak pergi shopping, yang tu yang ni apa semua, dalam masa yang sama pujuk. Beberapa hari saja lagi, besar ganjaran Allah Ta'ala nak bagi. Aku tak mau masuk dalam golongan orang yang rugi nanti di hadapan Allah Ta'ala, menyesal. Buatlah aku tak bangun malam beribadat pada malam Lailatul Qadar, pada 10 malam terakhir. Tak mau jadi orang yang menyesal di hadapan Allah Ta'ala. Pujuk diri sendiri, pelan-pelan cuba bangun. Kalau letih sangat, agak-agak takut, tak boleh nak bangun, baca ayat yang ketiga terakhir daripada surah Al-Kahfi. Ini disebut oleh para ulama, ramai ulama sebut, baca ayat yang ketiga terakhir daripada surah Al-Kahfi sebelum tidur. Dah duduk atas tilam dah, kalau hafal baca terus, kalau tak hafal buka handphone ke, buka Quran ke. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu ya dia pendek ya. Lepas tu ingatlah hati, ya Allah, tolonglah kejut aku untuk aku bangun pukul 4:30 ya Allah, aku nak semayang tahajud, ataupun aku nak buat qiyamul lail ke apa ke. Lepas tu tidur. Insya-Allah kita nanti bangun awal daripada alam. Sebelum alam kita bunyi, kita bangun dulu. InsyaAllah. Tapi dah bangun tu lah. Bangun betul lah ustaz kata, betul dah kan, dia tidur balik. Itu pun mengaruh. Dah bangun tu malaikat main gerak lah tu. Bangun tu lah. Bangun dan beribadat. Sama-samalah kita pujuk-pujuk diri kita. Kita bermanja-manjalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Letih pun mengadu ke Allah, ya Allah aku letih ya Allah. Dalam letih pun aku bangun, ya Allah kesianlah ke aku, ya Allah terimalah ibadat aku, terimalah doa aku. Bertawasul pada Allah Taala dengan amalan soleh yang kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita mendapat bahagian daripada Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, yang mana kita mendapat segala-gala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap di kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.